Inforia Islami. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini bersama Kampian dan juga Hazwan di Warna Pagi dah 9.32 minit pagi. Lagu tema untuk rancangan Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia tadi bersama daripada Saujana dengan Tulus. Dan kita nak teruskan lagi perkongsian dan juga pengisian Warna Pagi menerusi segmen Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia. Dan untuk hari pertama bulan Februari ini kita akan dengarkan perkongsian berkaitan rezeki Ramadan #gandakan pahala yang mana Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia sudah pun bersedia di hujung talian, Tuan Haji Brother Zairul Syafuddin Zainal Abidin. Assalamualaikum Brother Zairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sabahul khair. Sabahan nur. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Kami macam ni lah. Kena tulus dan telus. Tulus dan telus. TNT. Macam mana? Ada gaya. Kena tulus dan telus. yang ini maknanya sukarelawan, volunteerism. Volunteerism. Siapa yang tak tengok kat Facebook tak nampak relawan. Sukarelawan telus dan tulus. Gitu. Okey, apa pun terima kasih Bro Zairul dan kita ucapkan luangkan masa walaupun hari ini mungkin ramai daripada sahabat-sahabat kita yang sedang memikir-mikirkan macam mana nak teruskan kehidupan yang diuji dugaan, cabaran dan sebagainya. Tapi satu fakta juga yang dikongsikan untuk perkongsian kita hari ini oleh Program Makanan Sedunia ataupun World Food Program, seorang daripada 33 orang seluruh dunia memerlukan bantuan. Maknanya daripada 33 orang tu, seorang tu mesti susah. Sangat-sangat perlukan bantuan. Dan ada pula yang tidur dalam kelaparan kan. Jadi itu yang kita nak ceritakan pagi ni mungkin sebagai mukadimah hari ini Tuan Haji ataupun Bro Zairul, silakan. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam sama-sama kami panjatkan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ikutan dan juga idola kita. Terima kasih kepada kedua-dua DJ. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang kakak-kakak, abang-abang, saudara-saudari, adik-beradik, sama ada sebagai rakan kemanusiaan, sebagai kita saudara se-Islam ataupun saudara sebagai yang bukan Islam. Yang pentingnya adalah itu adalah untuk kemanusiaan. Saya ucapkan berbanyak terima kasih kerana terus menyokong usaha-usaha yang telah dijalankan oleh Islamic Relief Global sejak 1984. Isu tentang menggandakan pahala dan sebagainya sudah dimulakan sejak 1984 di lebih dari 45 buah negara, 120 juta orang saja yang dapat kita bantu. Dan pada hari ini fakta-fakta yang keluar yang disebut dalam live read oleh Radio IKIM ini sangat memeranjatkan dan sebenarnya ramai lagi yang perlu kita bantu. Baik, saya ingin memulakan dalam diskusi ataupun perbincangan kita pada hari ini tidak jemu-jemu. Dan terima kasih kepada Radio IKIM yang menjadi salah sebuah daripada corong ataupun jembatan kemanusiaan kita yang menyampaikan salam rahmah, maghfirah untuk keberkatan dan sebagainya kepada jutaan yang mendengar di luar sana, yang melihat di luar sana. Kami ni sekali lagi saya ulang hanyalah sebagai jembatan. Saya nak tunjuk jam ini bagi yang tengok FB Live. Jam semua orang mungkin ada jam, ada gelang dan sebagainya. Kalau tidak dia bersambung, maka jam ini tak boleh dipakai, betul? Kalau gelang itu tidak disambung, dia tak boleh dipakai. Jadi setiap daripada dia memainkan peranan sebagai satu jembatan yang lengkap yang akhirnya kita boleh menampakkan jam ini ataupun kita boleh menampakkan gelang kita dan apa sahaja. Jadi itu sebab pentingnya wawasan Islamic Relief ni ialah untuk mewujudkan dunia yang prihatin. Di mana orang yang kita bantu itu diupayakan keluar daripada belenggu kemiskinan dan sebagainya. Akhirnya dia menjadi insan yang baik dan melakukan kebaikan kepada orang lain, insan soleh wa muslim, ya. Dan kemudian dia pula membantu orang lain, tak perlu dah Islamic Relief ada di sana. Itu satu. Yang kedua juga saya nak beritahu sebagai mukadimah kita pada hari ini, saya nak tanya beberapa soalan. Sebenarnya lebih kepada tazkirah untuk diri ini kan, berbanding dengan yang lain. Apalah saya ni mewakili keluarga Islamic Relief Malaysia dan Islamic Relief sebagai hamba Allah yang banyak kekurangan, banyak dosa dan sebagainya. Kita nak kena reboot balik, kita nak kena detox, kita nak kena top up kekurangan kita dengan sedikit pahala sebab kita nak membawa balik jawapan apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Saya nak tanya beberapa persoalan lah untuk pagi ni. Bila kali terakhir kita berfikir tentang orang susah? Fakta tu dah
Radio Hakim dah sebut juta, kita main juta, kita main bilion. Jadi saya tak payah ulang dah. Rakan-rakan sejawat saya dan ikon kita dan juga volunteer kita, sukarelawan kita dah juga banyak mengingatkan setiap minggu kan tentang ini. Ni kita nak tanya diri kita lah, bila kali terakhir kita berfikir tentang orang susah ni? Kemudian kan, bila kali terakhir kita merasakan kebuluran di Malaysia ni? Bukan kelaparan, kebuluran. Saya dan rakan-rakan melihat sendiri mereka yang ke buluh, yang hingga berjalan sehingga berpuluh beratus kilometer hanya untuk mendapatkan sedikit makanan dan setitik dan sebotol air untuk diminum. Jangan tanya warna apa dan sebagainya. Kemudian bilakah kali terakhir kita ni mendoakan untuk orang lain? Kadang-kadang kita hanya doakan untuk diri kita tapi lupa untuk mendoakan untuk orang lain. Bilakah kali terakhir, saya nak tanya, kita bersedekah ataupun kita berzakat ataupun kita terfikir-fikir untuk menjadi sukarelawan, suka dan rela untuk menjadi macam dua-dua one ni lah yang ada, DJ dua-dua yang ada ni, tapi bagaimana kita boleh menghidupkan khairun nas anfa'uhum linnas. Nanti dekat sana nanti kita nak minta syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis dia kita tak pegang, kita tak menjadi insan yang baik yang memberikan manfaat kepada orang lain. Bilakah kali terakhir kita berfikir untuk bijak sini dan bijak sana? Kita sibuk bijak di sini, berapa tahun sangatlah kita nak hidup, tapi kita lupa kita akan kekal nanti. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguhnya yang kemudian itu adalah lebih baik daripada yang ada. Dan bilakah kali terakhir kita belajar untuk tolong menolong orang? Dan bilakah kali terakhir kita memikirkan tentang sense of urgency, fastabiqul khairat. Dalam bahasa Jermannya, sense of urgency lah, bersegera untuk membuat yang baik. Tahu tak kita, sekali lagi, tazkirah pada diri saya sendiri dan pada kita semua yang sempat bersama pada hari ini, bahawa semuanya Allah yang punya, kita tidak ada apa-apa. Jadi janganlah bajet bagus, janganlah sombong sangat, janganlah kita menongkat dunia ni seolah kita akan selama-lamanya berada di sini dan terus melakukan apa saja, pecah amanah dah, macam-macam kita buat. Sudah cukup banyak permasalahan yang berlaku di atas dunia ini, marilah kita menjadi sebahagian daripada part of the solution, sebahagian daripada jalan keluar. Tahu tak kita, ada hadis Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita bahawa tak bergerak kaki kita sehingga persoalan-persoalan ini dijawab. Satu, sumber rezeki dari mana? Lebih kuranglah. Kedua, ilmu yang ada dia memanfaatkan ke tidak? Inilah sedikit bila ada suara kemanusiaan ini, kami ni yang tak ada ilmu, yang hanya bekerja untuk mengangkat beras, hanya untuk membersihkan, membuat sungai, membuat jalan sedikit ni, inilah sedikit sebanyak corong untuk kita menyampaikan sedikit ilmu dan pengalaman kita kan. Kemudian soalan yang ketiga ialah usia kita ni digunakan untuk apa? Tak bergerak kita nanti selepas kita dah habis menjawab itu. Jadi saya nak beritahu bahawa sebenarnya saya dan kita semua sedang berada dalam satu perjalanan yang sangat ringkas di atas dunia ini untuk menyediakan jawapan kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dan kemudian saya nak sebut juga dalam masa seminit ni ialah apa maksudnya tanda pagar kita jaga kita tu? Apa maksud hashtag kita jaga kita tu? Antaranya ialah sama-sama untuk kita duduk, berfikir sedikit, ingatkan antara satu sama lain tentang amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Untuk menjadi orang yang excellence, orang yang ikhlas, orang yang membuat kerja dengan amanah, orang yang tidak curi tulang, orang yang tidak pecah amanah, orang yang bermacam-macam lagi, tetapi kita sentiasa mengingatkan juga benda yang baik supaya kita tidak berlaku, tidak menjadi tidak menjadikan usia dan masa yang ada ini dipersia-siakan dengan benda yang negatif, ya. Dan tiga lagi saya nak sebut, Islamic Relief tak pernah tidur, maknanya bukan kami, tapi kita sudah berada di 6 benua dan kita terus berusaha untuk menjadi rakan kemanusiaan anda untuk kita bersama pada hari ini #gandakan pahala. Dua soalan yang terakhir yang saya nak sebut, tahu tak kita bahawa kita jangan, kawan-kawan ada sebut, tak apalah Zairul, nanti I tunggu I dah pension nanti baru I nak jadi sukarelawan. Ya Allah. Selalu saya tanya, kita ni sempat ke nak rasa pension kita? Saya dah tengok dah kawan-kawan yang tak sempat pun rasa pension dia. Kita, lepas tu ada kata, I tunggu kaya lah boy nak sedekah. Sempat ke kita ni jadi kaya? Sebaliknya, kita kena terus bersedekah sehingga kita jadi kaya. Ya, maknanya it's a process.
Jadi kita jangan tunggu sebab mungkin masa itu tidak akan sampai. Itu maknanya sebagai mukadimah kita, sebagai kita nak warming up untuk berada di bulan Ramadan yang bakal datang dalam masa 71 hari ini. Dan kalau saudara-saudari ingat, kita dah juga melancarkan platform My Sedekah yang sebenarnya bila-bila masa saja saudara-saudari boleh maknanya terlibat. Bagilah RM1 ke berapa ke apa, tapi ingat fastabiqul khairat, ingat bahawa kami ini menjadi jembatan untuk kita sama-sama menyediakan jawapan apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Itu sebagai mukadimah. Boleh? Terima kasih Bro Zairul untuk mukadimah kita pagi ni, dan bila cerita tentang peranan kita. Kalau tadi Bro Zairul tunjukkan jam tu kan bersambung tu kan, kami ni dapat jadi jarum jam tu pun jadi dah. Yang penting ada sumbangannya untuk orang lain pun dapat membantu satu sama lain. Ada juga yang bertanya ni macam mana nak jadi sukarelawan. Ramai yang tanya. Julia Rais. Lepas tu ada sahabat kita Dennis bertanya, mungkin anda boleh layari islamic-relief.org.my, laman rasmi Islamic Relief Malaysia. Di situ ada menu untuk sukarelawan kalau nak jadi sukarelawan. Boleh. Ataupun call lah 0389263434 tu. Ya, betul. Ya. Sahabat kita sedia membantu sahabat-sahabat sekalian. Dan mungkin sikitlah seminit. Mungkin ada sahabat kita yang mengatakan, aku pun susah, macam mana nak tolong orang lain? Macam mana tu Bro Zairul jawapannya? Ya. Sebenarnya kita sedang menyediakan jawapan. Saudara-saudari, hablum minan nas itu memanglah dia saya nak sebut pengalaman saya 40 tahun menjadi sukarelawan, dan last 10 dekad ini 10 tahun satu dekad menjadi tugas kemanusiaan sepenuh masa. Saya tengok, ya Allah, di kalangan penerima manfaat kami, di kalangan pakcik-makcik yang umur 78 tahun, yang umur 80 tahun, mereka tu sendiri menerima bantuan zakat. Mereka mengharapkan bantuan daripada anak menantu. Itu pun kadang-kadang tak konsisten sebab anak menantu pun mungkin kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Tapi setiap bulan, ini staf kami yang pergi berjumpa dan diceritakan balik. Dan saya nak sebut, ya Allah, apa sangatlah yang kakak abang pakcik-makcik ini dapat. Hanya mengharapkan pencen dan kadang-kadang bantuan zakat. Tetapi masih lagi mengenepikan setiap bulan beberapa sumbangan kecil untuk ibadah korban kita contohnya, ataupun untuk pack makanan ni. Yang 200 ataupun 300 ringgit ni, mereka dah tahu dah setiap tahun benda tu Islamic Relief akan tawarkan, dan mereka letak setiap bulan RM10, RM10. Malu kami. Jadi dalam masa 30 saat ni saya nak kata, kadang-kadang apabila kita pergi untuk membantu orang yang susah, kadang-kadang sebenarnya siapa yang menginspirasikan siapa? Banyak pula soalan pagi ni. Siapa yang menginspirasikan siapa? Mereka boleh senyum dalam keadaan macam tu. Saya pergi tengok di Gaza, di semua dan sebagainya. Ya Allah, kita satu hari tak ada air pun, kita dah lintang pukang begitu, tapi mereka, ya Allah, terpaksa berjalan sehingga 40-50 km dalam keadaan sangat panas untuk mendapatkan air. Mampu lagi untuk senyum mendoakan kita, boleh hidang lagi daging yang sedap untuk kita makan. Itu dia. Persoalan demi persoalan yang banyak persoalan pagi ni, tapi insya-Allah kita moga-moga kita bertemu dengan jawapannya, asal saja kita bersedia untuk meringankan beban mereka yang memerlukan. Kejap lagi kita nak cerita lebih lanjut tentang Ramadan kita. Ada bantuan Ramadan yang kita nak teruskan bersama Islamic Relief Malaysia. Jadi kita berehat kejap, dalam 2 minit macam tu Bro Zairul, kita akan kembali kejap lagi insya-Allah untuk round 2. Okey, untuk saudara kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia, dan anda semua jangan ke mana-mana, terus setia, terus melekat bersama kami hanya di Warna Pagi, Inspirasi Islami. Awak nak tahu tak? Orang mukmin yang hebat itu, dia meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Dia bersedekah sampai kaya. Bukan dah kaya baru bersedekah. Dia berdakwah sampai jadi alim. Bukan dah alim baru berdakwah. Dia beramal sampai ikhlas. Bukan dah ikhlas baru nak beramal. Pokok pangkalnya, kalau nak buat apa pun yang mendatangkan kebaikan, jangan bertangguh. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. IKIM telah memenangi Anugerah Buku Negara 2018 bagi kategori buku terjemahan terbaik melalui buku Kecelaan Tipu Daya.
iaitu Dam Al-Ghurur, terjemahan Encik Muhammad Asam Ahmad, Fellow Kanan IKIM. Buku ini merupakan bab ke-30 daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Penyakit tipu daya ini berpunca daripada kecenderungan dan kecintaan melulu terhadap kehidupan dunia. Apa yang dibahaskan oleh Al-Ghazali dalam kitab ini sentiasa kekal dan segar, dan segala tunjuk ajar, teguran dan bimbingan beliau masih berguna hingga ke hari ini. Dapatkan buku ini, layari www.ikimniaga.my dengan harga RM45 atau hubungi unit pembangunan ekonomi di talian 03 6204 6389 atau 387. Bayangkan tidur malam anda dalam kesejukan penghawa dingin pada suhu 16 darjah Celsius tanpa sebarang selimut atau sarung kaki. Keadaan rakyat Syria dan Yaman lebih parah kerana suhu boleh mencecah sehingga negatif 10 darjah Celsius. Hulurkan sumbangan untuk memberikan mereka kehangatan melalui kempen Winter Appeal Keep Them Warm, Keep Them Alive. Hubungi 03 8926 3434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Anda masih lagi mendengarkan Warna Pagi IKIM bersama Kampian dan juga Hazwan pada waktu ini, dan kita masih lagi bersama menerusi rancangan Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia dengan tajuk kita hari ini tentang rezeki Ramadan, gandakan pahala. Kita bersama dengan Brother Zairul yang merupakan CEO Islamic Relief Malaysia. Dan insyaAllah kami pun sebenarnya rasa cemburu lah Bro Zairul, bila Bro Zairul ceritakan tadi ada antara ibu ayah kita yang mungkin dah berusia, dah pun pencin, dah pun, tapi tetap istiqamah kan, tiap bulan boleh allocate ataupun peruntukkan sedikit untuk menyumbang kepada Islamic Relief Malaysia, dan ramai penerima manfaat pun dapat manfaatnya. Itu cabaran juga untuk kita-kita yang muda-muda semua ni, ya. Baik, Bro Zairul mungkin nak kongsikan pula macam mana rencana Ramadan kita bersama Islamic Relief Malaysia, dan katanya juga kita nak ke lebih 30 buah negara juga Bro Zairul untuk tahun ni. Macam mana perancangan kita? Ya, seperti yang, terima kasih banyak. Seperti yang saya sebut bahawa kempen package Ramadan ni antara package yang tertua dan terbesar sejak 1986 kita dah memulakan. Dan saudara-saudari, ambil kesempatan ini, saya suka tadi iklan suara Haji Hanik Hasnah tadi tu. Kita jangan tunggu kaya baru nak ni, kita jangan tunggu ni baru nak jadi alim. It is a process, dia satu perjalanan. Persoalannya ialah nak ke tak nak, buat sekarang. Jangan tunggu sampai Ramadan. Sebab kita pun tak tahu sampai ke tidak ke bulan Ramadan itu. Tetapi dengan kita bermulakan sekarang, walaupun dengan sedekah Ramadan sekadar RM5, insya-Allah RM5 itu apabila dimanfaatkan nanti di bulan Ramadan, ya, mudah-mudahan itu akan menjadi sebahagian daripada pahala yang akan menerangi kubur kita di sana nanti sebagai amal jariah kita, ya. Okey, baik, sedikit tentang tahun ni, tema kita ialah rezeki Ramadan. Dia punya hashtag dengan izin ialah gandakan pahala. Okey, gandakan pahala dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. So dengan itu, dengan rasa penuh tawaduk, saya dengan ini melancarkan tentang kita punya rezeki Ramadan. Boleh masuk ke website kita dan sebagainya. InsyaAllah kita dah lancarkan. Sasaran kita 31 buah negara, termasuk juga di seluruh Malaysia. InsyaAllah mengikut SOP yang ada. Sasaran kita 2.4 juta ringgit, okey. Dan bermula hari ini 1 Februari kita akan buka selama 101 hari sehingga 12 Mei 2021 insya-Allah. Okey, selama lebih kurang 101 hari. Kalau Pian dan Wan ingat, setiap tahun apabila kita melancarkan kempen Ramadan bermula 1 Rajab. Tapi hari ini kita awalkan sikit 19 Jamadil Akhir pada hari ini 1442. Kita mula supaya kita faham, kita menghadapi pandemik dan sebagainya. Sebenarnya orang tak tunggu Ramadan pun yang memerlukan bantuan, ya. Dengan apa yang ada sekarang ni, mereka sangat kritikal untuk kita menghulurkan walaupun sedikit untuk memberikan manfaat kepada mereka. Adapun tentang package rezeki Ramadan, dia terbagi kepada 3. Kita faham bahawa semua kita sedang menghadapi cabaran kerja dan sebagainya. So kita memberikan package ni kepada 3. Package pertama ialah RM200. Package kedua RM300 untuk di luar negara, di dalam negara RM200. Dan package ketiga kita kata tak apalah, pilih sahaja kongsi rezeki Ramadan dengan nilai sekurang-kurangnya minimum RM5. Tak boleh banyak, bagi sikit. Yang pentingnya ikhlas, betul? Jadi dalam package rezeki Ramadan ini, sasaran Islamic Relief Malaysia ialah
selama 101 hari ini kita akan mendapatkan penajaan daripada saudara-saudari sebagai saham akhirat, saudara-saudari, tuan-puan, ibu ayah semua untuk 12,000 pack makanan. Okey? Dan 12,000 pack makanan ini cadangan kami ialah 6,000 pack untuk di dalam negara dan 6,000 pack untuk di luar negara. Bunyinya tu banyak. Tetapi sebenarnya kalau dinisbahkan kepada kempen Islamic Relief seluruh dunia di 31-32 buah negara ini, sasaran kita yang sebenarnya secara global ialah 40 juta ringgit. Bandingkan dengan 2.4 juta ringgit melalui saluran Islamic Relief Malaysia ini sebenarnya sangat sikit, dia lebih kurang 2.75% sahaja daripada sasaran global. Jadi sasaran global kita itu 40 juta ringgit itu untuk membantu 1.2 juta orang yang akan kita cuba capai melalui pejabat-pejabat lapangan Islamic Relief di seluruh dunia yang merangkumi lebih daripada 210,000 pack makanan. Itu maknanya secara ringkas 31-32 buah negara. Mungkin orang akan tanya apa kriteria pemilihan negara ini? Saudara-saudari lebih tahu daripada saya. Kita dah banyak kali, dah 11 tahun dah kita dengan Radio Hakim ni kan. Setiap minggu tanpa jemu keluar setiap hari Senin kan. Tentang suara kemanusiaan. Bahawa kita ni bukan berada di tempat-tempat yang pelancong pergi. Kita bukan berada di tempat-tempat yang orang senang. Kita sebagai petugas kemanusiaan ini berada di tempat yang konflik, tempat yang perang, tempat yang ada penyakit, tempat yang ada bencana, tempat yang risiko tinggi. Yang biasanya saya sebut kepada tim saya apabila kita keluar dalam misi kemanusiaan ini, tulislah wasiat panjang-panjang sikit sebab kita tidak tahu sama ada kita dapat balik ataupun tidak. Sebab ini tempatnya risiko yang sangat tinggi. Jadi itu ringkasnya pada tahun ini. Jom kita bersama rezeki Ramadan #gandakan pahala. Itu dia. Bro Zairul pun dah kiranya potong reben dah tadi untuk merasmi dan melancarkan. Potong reben dah tadi untuk kempen rezeki Ramadan dengan tanda pagar ataupun hashtagnya gandakan pahala. Sangat setujulah bila Bro Zairul sebutkan jangan tunggu Ramadan lah kot, sekarang pun dah boleh bersedekah insya-Allah. Kita dapatkan gandaan pahala tersebut. Nanti bila Ramadan tiba, kita tinggal sampaikan aja kan bantuan-bantuan yang disebutkan tadi. Dan kalau yang bertanya macam mana nak salurkan ataupun nak beri bantuan ni, ramai yang hantar WhatsApp ni. Jangan lupa hafal nombor 0389263434 nombor pejabat. Ya, WhatsApp untuk IRM ni 0196379788 ataupun anda boleh terus ke media sosial IRM di Facebook, IG, Twitter, YouTube, Telegram dan juga TikTok. Semua ada dekat sana dan anda boleh dapatkan maklumat di sana ya. Cari je Islamic 30 saat. Sila. Boleh. 30 saat. Sedekah ni kita jangan risau. Rezeki itu semua Allah punya. Kan saya dah kata, kita tak ada apa-apa. Semua Allah yang punya. Kita jangan rasa kita berkuasa dan kita ada harta, kita boleh buat apa yang kita nak. Kita tengok saja masa COVID ni, Allah tarik satu-satu untuk menguji kita. Ya. Betul? Lepas tu saya nak kata sedekah ni, dia tanda insyaAllah keimanan kita, keyakinan kita, menyucikan jiwa kita, meningkatkan harta kita lagi, meningkatkan rezeki kita lagi. Jadi keyakinan pakcik-makcik tadi tu, nampak dia susah tetapi kaya sebenarnya kaya hati. Dia boleh mengenepikan RM5 supaya satu pack tu dia punya macam tu. Kan anak-anak kita pun boleh contoh. Sebab kadang-kadang kita banyak belanja sebab kita beli barang yang tak perlu sebenarnya. Sedangkan kita kalau cukup pun dah membahagiakan dah sebenarnya. Yang lebih tu mungkin kita boleh peruntukkan untuk mereka yang benar-benar memerlukan insya-Allah. Okay, mungkin kata penutup daripada Bro Zairul pagi ni. Silakan brother. Kata penutup saya beginilah. Nombor satu, ingatlah kekasih Rasul SAW yang paling setia dengan Nabi SAW. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dia tak kaya ke? Dia kaya. Dia tak berpengaruh ke? Dia sangat berpengaruh. Dia tetapi apabila Allah uji suruh berhijrah, terus berhijrah. Apabila Allah uji untuk bagi semua harta benda, dia bagi terus. Yakin dengan Allah SWT, sehingga kan sahabat-sahabat lain pun mengatakan, aku nak cuba lawan dengan Abu Bakar ni tapi kalah. Umar sendiri pun dan sebagainya. Saya nak sebut juga di sini, peringatan yang kedua ialah ingat Saidina Umar.
sebagai seorang khalifah, kalau bahasa yang sekarang ni sebagai Perdana Menteri ke sebagai raja ke sebagai apa ke, Khalifah Umar adalah seorang raja, seorang yang pemimpin yang sangat besar. Malam-malam pergi cari orang susah dan pikul sendiri gandum di belakang bahu dia sebab dia rasa, ya Allah, apa aku nak jawab nanti depan Allah Ta'ala apabila mendengar salah seorang daripada ibu menangis sebelah malam kerana anak-anak yang kelaparan. Kita kena ingat itu baik-baik ya, sementara dalam perjalanan kehidupan kita ini. Jadi seterusnya saya nak sebut juga peringatan yang ketiga mewakili Liri Dona Mustafa yang kami jumpa di Kosovo. Mengingatkan petani yang bernama Ahmad Kilani yang kami jumpa di Beit Hanun. Seorang petani ada 3 orang anak ya, yang kemudian pertanian dia dibom dan dibedil sehingga susah nak bercucuk tanam. Mewakili Umi Yusof yang kita bantu di Idlib, Syria. Seorang janda 36 tahun tidak ada makanan. Mungkin pack makanan 200-300 ringgit ini apalah sangat bagi kita. Apalah sangat bagi kita. Tetapi bagi mereka, ingat, Ramadan mereka, tanggungjawab kita. Ramadan mereka, tanggungjawab kita. #gandakan pahala. Jom kita bersama dalam rezeki Ramadan ini. Jangan tunggu pencen, jangan tunggu nak kaya, jangan tunggu bila kita sihat. Kita pun tidak tahu bila kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peringatan pada diri saya dan kepada diri kita semua. Terima kasih banyak kalau ada salah silap. Minta ampun, maaf. InsyaAllah bila kita kata fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief itu bukannya untuk Islamic Relief, tetapi kita melakukan ini sebagai jembatan untuk saudara-saudari semua terus sampai kepada penerima manfaat. Itulah bos kita, itulah yang nanti akan mendoakan kita supaya insya-Allah kita akan berjiran dengan mereka di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Terima kasih banyak. Doakan kami, maafkan kami. Amin, insya-Allah. 038926 3434. Apa tadi WhatsApp? WhatsApp apa? 637-9788. Dan semua social media kita dan semua kita punya platform atas talian dengan Kita Fund, dengan Shopee lah, sambil bershopee tu singgah lah kan. Apa lagi? Launch good lah. Baik, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak bro. Kita jumpa lagi lain masa. Kita harap sahabat-sahabat kita terus bersama-sama Islamic Relief Malaysia untuk sama-sama bantu mereka yang memerlukan. Yang penting fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Okey, dan untuk pagi ni terima kasih banyak kepada Brother Zairul Syafuddin Zain Abidin untuk perkongsian suara kemanusiaan bersama IRM pagi ni. InsyaAllah ada waktu dan ruang kita jumpa lagi ya Brother Zairul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian kita untuk suara kemanusiaan hari ini bersama CEO Islamic Relief Malaysia. Ada pesanan-pesanan dan persiapan untuk Ramadan. Moga-moga kita dapat sama-sama raih keberkatan Ramadan penghulu segala bulan. Ya betul. Dan pastinya perkongsian untuk suara kemanusiaan itu menutup tirai warna pagi untuk edisi hari Isnin 1221. Dan selepas ni Yati akan bersama anda untuk aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Persona di Zara. InsyaAllah akan bersama dengan Fadil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin menyambung lagi silibus forensik keluarga ya. Dan sama-sama nantikan untuk Warna Pagi. Kita jumpa esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.